Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada ahli-ahli usrah yang hadir pada usrah kali ini. Terima kasih dan selamat datang. Untuk bab seterusnya, untuk slot keempat ni kita bercerita tentang adab-adab usrah daripada buku Tarikh 1 yang dah dibekalkan, yang kita semua ada untuk ahli-ahli usrah kita semua ya. Okey, sekarang ni kita cerita pasal adab-adab usrah. Antara adab-adab usrah itu adalah seperti berikut: mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya seperti firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullahi mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat wa zalika dinul qayyimat. Maksudnya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, lagi tepat teguh ke atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Daripada surah Al-Baniyah ayat kelima. Juga daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma na'u. Maksudnya, hanya segala amal itu dengan niat, dan hanya bagi tiap-tiap seseorang itu ada pada yang dia niatkan. Hadis sahih daripada kitab Badi'i Al-Wahyi, hadis nombor 1, dan Sahih Muslim. Kitab Al-Imarah, hadis nombor 1907. Maknanya dekat sini sebenarnya usrah ni adalah niat kita. Niat kita kena ikhlas. Untuk apa kita adakan usrah ni? Apa sebenarnya tujuannya? Dan yang keduanya adalah meminta izin untuk masuk serta memberi salam sebelum memasuki rumah anggota atau tempat diadakan majlis usrah tu. Yelah, kita nak masuk rumah orang kan. Masuk rumah orang mestilah dengan adab-adab kita, bagi salam. Dan kebiasaannya usrah ni sebenarnya kita dah aturkan. Contohnya untuk hari ni kita buat di sini, dan minggu depan mungkin di rumah sahabat-sahabat yang lain, ahli usrah yang lain. Jadi adab dia tak sama juga. Bagi salam, masuk ke rumah, masuk ke kawasan usrah tu sendiri. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam mana-mana rumah yang bukan rumah kamu, sehingga kamu lebih dahulu meminta izin serta memberi salam kepada penduduknya. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu, supaya kamu beringat mematuhi cara dan peraturan yang sopan itu. Ini daripada surah An-Nur ayat 27. Dah disebut kat sini dalam surah pun, adab-adab kita nak masuk rumah orang kan, mesti minta izin. Kemudian biasa memang dah lumrah kita kan, pergi mana-mana pun kita mesti bagi salam. Jadi bila dah tuan rumah tu kata jemput masuk, jadi kita masuklah untuk teruskan niat kita untuk jalankan usrah tu ya. Okey, yang ketiga pula, datang ke majlis tepat pada waktu yang dijanjikan atau ditetapkan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, tanda orang munafik itu 3, iaitu jikalau berkata dia berdusta, jikalau berjanji dia memungkiri, dan jikalau diamanahkan dia khianat. Ia menambah ke dalam riwayat Muslim, sekalipun dia berpuasa dan bersembahyang dan mengaku dirinya orang Islam. Hadis Sahih Bukhari, Kitab Al-Iman, Bab Alama Al-Munafiq, hadis nombor 33, dan Sahih Muslim, Kitab Al-Iman, Bab Bayan Khisal Al-Munafiq, hadis nombor 59. Namun begitu, tidak boleh dihukum nifak i'tiqadi bagi sesiapa yang hadir lewat atau memungkiri janji. Hadis ini adalah sebagai ancaman kepada mereka yang selalu mungkir janji, kerana sifat tersebut
termasuk nifak amali. Jadinya ialah kita dah berjanji dengan tuan rumah. Tuan rumah pun dah mungkin dia dah bersedia untuk menerima tetamu. Dalam mungkin biasa dia umrah yang kita usrah yang kita jalankan ni mungkin dalam ahli usrah dalam 10 orang. Jadi mungkin dia pun dah buat persiapan. Mungkinlah dia ada buat makan minum dia dah siap. Tapi bila dia dah buat, tiba-tiba ahli usrah ada yang tak datang pula, ataupun cancel pula majlis usrah tu. Jadi maknanya kat sini kita dah nampak dah ni tanda-tanda munafik, 3 tanda munafik. Dia berdusta, tak tepati janji, iaitu memungkiri janji, ataupun diamanahkan tapi dia khianati. Maknanya ialah dia dah berjanji nak datang usrah ke rumah orang tu, tiba-tiba orang tu tak jadi datang, kan? Jadi macam benda ni tak cantik lah, tak baguslah pada tuan rumah usrah tu, kan? Okey, yang keempat pula, datang ke majlis dalam keadaan berwuduk dan memakai pakaian yang sopan, bersih, suci serta sempurna. Dari Abi Malik Asy'ari radhiyallahu Rasulullah SAW sabda, maksudnya bersuci itu separuh dari keimanan. Sahih Muslim, kitab Al-Taharah, bab Fadal Al-Wudu', hadis nombor 360. Dan juga satu lagi daripada Uthman Al-Affan radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah SAW bermaksud, sesiapa yang berwuduk lalu memperelokkan wuduknya, iaitu menyempurnakan sesempurna mungkin, maka keluarlah kesalahan-kesalahan sehingga keluarnya ia sampai dari bawah kuku-kukunya. Hadis sahih Muslim, kitab At-Taharah, bab Khuruj Al-Khatayah Ma'amah Al-Wudu', hadis nombor 393. Jadi kat sininya sebenarnya seeloknya kita pun sentiasa berwuduk. Nak pergi usrah ni dalam keadaan suci, bersih, pakaian kena cantik, kemas. Tak semestinya pakaian tu mahal, asalkan dikemas, bersih dan sempurnalah sebenarnya. Perkara ni diperlukan supaya senang untuk mendirikan solat. Kadang-kadang kita dalam usrah pun kita ada buat solat jemaah, kan? Yang keduanya, memudahkan apabila memegang Al-Quran dan ayat-ayatnya dalam teks usrah. Rujukan kita usrah pun ada menggunakan Al-Quran, menggunakan kitab-kitab surah, kan? Yang ketiganya, dengan berwuduk dapat menjauhi dari gangguan syaitan. Yang ni baguslah ni, maknanya dalam keadaan wuduk kita dalam suci, maknanya syaitan pun takut nak dekat kat kita. Okey, yang kelima pula, jika ada ahli yang tidak dapat hadir kerana uzur syar'i, hendaklah segera memberitahu kepada nakib atau nakibah, atau sekurang-kurangnya kepada sahabat yang menjadi tuan rumah. Hal ini bertujuan untuk melatih diri bertanggungjawab dalam setiap kerja, supaya nakib dan sahabat tidak tertunggu-tunggu, supaya dapat mengelakkan prasangka yang tidak baik, supaya makanan yang disediakan oleh tuan rumah tidak membazir. Kat sini pun kita boleh nampak, kan, kalau kita uzur sekalipun, maknanya uzur syar'i lah, uzur yang sakit ke, atau tak sihat, atau ada benda lain yang kita tak boleh nak elak, kita kena bagi tahu pada tuan rumah atau pada nakibah kita, beritahu yang kita tak dapat. Minta maaf sangat-sangat, saya tak dapat hadir hari ni, saya tak berapa sihat, saya ada batuk, saya ada demam, saya khawatir saya nak datang rumah untuk usrah ni. Jadi beritahu awal. Jadi tuan rumah pun boleh bajet lah, kan, boleh bajet mungkin masakan dia boleh bajet, dia boleh juga elakkan prasangka buruk, kenapa orang ni tak datang, dah janji nak datang tapi tak datang. Boleh kita sebenarnya boleh elakkan benda-benda tu semua. Yang keenam pula, datang ke majlis dengan persiapan yang telah diamanahkan setelah kita sanggup untuk melaksanakannya. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aufu bil 'ahdi innallaha a'daka mas'ul. Maksudnya,
dan penuhilah perjanjian dengan Allah dan dengan manusia, kerana sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya. Surah Al-Isra ayat 34. Perkara ini diperlukan supaya majlis usrah itu berjalan sebagaimana yang dirancang. Yang keduanya, berlatih menunaikan amanah yang kecil sebelum diberi amanah yang lebih besar. Ialah sebenarnya usrah ni adalah untuk mendidik kita sendiri sebenarnya. Sebagai ahli usrah, bila kita hadir kepada usrah, sebenarnya benda ni mendidik diri kita sendiri untuk lebih maju ke depan, untuk sesuatu apa yang lebih besar yang akan berlaku di depan tu, kita boleh handle, kita boleh tangani amanah yang diberi pada kita. Yang ketiga pula, menjadi pendorong dan contoh kepada sahabat yang akan diamanahkan seterusnya oleh nakib. Kegagalan kita berbuat demikian dibimbangi akan menjadi alasan kepada sahabat yang lain untuk tidak membuat persiapan pada masa akan datang. Yang ketujuh pula, membawa dan menyediakan keperluan-keperluan yang diperlukan di dalam majlis usrah seperti Al-Quran, teks usrah, buku-buku catatan. Buku catatan tu penting. Yalah, bila nakibah bagi keterangan, bagi ilmu usrah tu, kita catatlah mana poin yang penting tu, kita catat untuk terujukan kita juga. Juga al-maksurat jika perlukan. Kadang-kadang dalam usrah tu dimulakan dengan al-maksurat, maksurat yang ringkas lah kan, dan lain-lain yang diperlukan. Ini kerana nombor satunya, agar majlis usrah berjalan dengan lancar. Yang keduanya, kegagalan berbuat demikian akan mengganggu sahabat yang terpaksa berkongsi teks usrah. Biasalah ni, kadang-kadang kita ni ahli usrah ni, kadang-kadang kita lupa nak bawa buku usrah kita sendiri. Kadang-kadang tertinggal lah pula. Jadinya mengganggu sahabat-sahabat lain lah sebenarnya kan, bila kita berkongsi. Yang ke-8 pula, datang ke majlis dengan hasrat untuk mengukuhkan ukhuwah dan berkasih sayang kerana Allah. Ya, betul. Sebenarnya apa juga kasih sayang kita pada sahabat, pada keluarga, pada pasangan kita, semuanya adalah kerana Allah. Itu yang sangat penting. Dan yang penting juga, kita datang ni dengan niat kita nak mengukuhkan ukhuwah kita, nak mengukuhkan persahabatan kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesungguhnya Allah Taala berfirman pada hari kiamat, manakah orang-orang yang paling mencintai kerana keagunganku? Pada hari ini, mereka, aku akan beri naunganku pada hari yang tiada naungan melainkan naunganku. Hadis Sahih Muslim, Kitab Al-Bir Wasilah Wal Adab, Bab Tarahum Al-Mu'minin, hadis nombor 4655. Sesungguhnya memang Allah Ta'ala dah terangkan bahawa kita ni saling cinta mencintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kerana kita terlalu taksub sangat dengan seseorang tu, kita sayang sangat-sangat sampai kita lupa bahawa kasih sayang tu turunnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ke-9 pula, berazam untuk mendapatkan ilmu dan kefahaman untuk diamalkan dan disampaikan kepada orang lain melainkan perkara yang rahsia. Seperti daripada Abu Hurairah radhiyallahu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan itu, maka Allah akan memudahkan baginya suatu jalan untuk menuju ke syurga. Hadis sahih juga daripada kitab Al-Zir wal Du'wal Taubah, bab fad al-ijtima' ala tilawatil Quran wa alal zir, hadis nombor 26. Okey, kita dah sampai ke bab ke-10. Jadinya untuk hari ini saja kita belajar, kita mendengar usrah kita, adab-adab usrah kita sehingga bab ke-10, dan kita akan sambung lagi bab seterusnya, bab 11. Untuk adab usrah ni kita ada sampai 26
26 perkara yang kita kena tahu dalam adab-adab surah. Jadi untuk hari ni kita sampai bab ke-10 dan kita akan sambung pada minggu hadapan. Siru ala berkatilah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.